Terima kasih kepada EDC, Mr. Gan and Limoy juga sebab mereka invite saya buat sikit sharing kepada semua orang malam ni. Okay, so saya sekarang share saya punya slide malam ni. Okay, untuk pengetahuan semua, okay, kalau tak silap saya sebelum 1 bulan ke 2 bulan, saya pernah sharing tentang diabetes. Okay, tapi malam ni kita orang tak akan cakap banyak tentang diabetes. Saya akan sentuh sikit sahaja, tetapi saya akan kaitkan diabetes dengan gut reset kita orang. Okay, sebenarnya saya sudah share gut reset lebih kurang 2-3 bulan lah kepada tim saya, kepada center saya dalam beberapa meeting kawan-kawan saya. Tetapi selepas saya menghadiri ke meeting yang dianjurkan oleh pihak MW last Friday dengan last Saturday, you boleh percaya tak, semalam saya ada cakap tentang gut reset juga, tapi pada semalam ada 5 orang terus engage kata dengan saya dia nak buat gut reset sama-sama dengan kita orang selama 60 hari. Okay, so apa beza sebelum saya pergi ataupun selepas pergi, nanti saya akan ceritakan. Saya akan tunjukkan apa perasaan yang saya rasa selepas saya menghadiri ke meeting MW yang tentang gut reset itu. Apa yang saya nampak, apa yang saya feel. Mengapa saya ada itu niat nak buat gut reset selama 60 hari juga. Okay, walaupun you boleh nampak sekarang saya handsome juga, tapi saya masih nak buat lagi. Okay, masih nak buat lagi. Okay, so kita ceritakan sikit, okay, untuk sesiapa yang tak pernah masuk dalam Zoom meeting. So apa itu kencing manis? Actually kencing manis adalah sejenis penyakit yang dicirikan oleh kandungan glukosa tinggi dalam darah. Okay, ini semua orang tahu kan? Okay, terutamanya especially selepas pengambilan makanan. Okay, mengapa ini dicirikan oleh macam tu? Sebab ikut manusia yang biasa, selepas you ambil makanan, okay, body kita orang, especially pancreas, itu adalah satu organ yang akan menghasilkan insulin untuk menurunkan kandungan glukosa dalam darah kita orang. Tetapi kalau you ada kencing manis, that mean you punya badan tak boleh buat begitu. Okay, so saya akan tunjukkan ini satu blood test, sampel blood test bagi semua orang tengok. Okay, kalau you pergi buat blood test sendiri, you akan nampak ataupun dapat blood test report yang sebegini. Okay, tapi dalam bahagian yang pertama, fasting glucose. Sebenarnya sebelum you pergi ambil darah kan, you kena fasting selama 8 jam sampai 12 jam. Okay, so kalaulah let's say lepas you fasting selama 12 jam, lepas you dapat ambil darah you, glucose masih tinggi. So for sure, you akan you akan mendapat satu penyakit kencing manis yang possibility yang sangat tinggi lah. Maksud saya, tapi itu parameter bukan satu parameter yang paling penting ataupun paling tepat sekali. Okay, yang bawah sekali HbA1c ini adalah satu parameter yang agak tepat. Mengapa saya cakap macam tu? Sebab HbA1c kalau dia ukur you punya glucose level sepanjang 120 hari. Selama 3 sampai 4 bulan. Dia ada satu purata. Okay, kalau purata ni lagi tinggi daripada dia punya range, maksudnya you high possibility adalah pesakit kencing manis. Okay. So kalau seorang dapat kencing manis, apa yang akan berlaku? You ada berapa choice, okay? Doktor akan advise you ambil ubat dulu. Okay? Kalau you ambil ubat selama berapa jangka masa panjang? Sepanjang hayat, betul tak? Kalau ada orang boleh dapat control diet, mungkin dia ambil satu jangka masa yang pendek, lepas tu dia akan lepaskan ubat. Okay? Tapi kebanyakan pesakit kencing manis yang saya jumpa, termasuk saya punya anti angka-angka kan, semua ambil ubat sepanjang hayat. Okay? Kalau yang lebih teruk lagi, dia ambil insulin pula. Okay? So ini adalah apa yang akan berlaku selepas you jangkit kencing manis. Okay?
So sekarang saya nak ceritakan sikit apa itu indeks glycemic. Okay, kalau you tahu itu apa itu indeks glycemic, mungkin you tahu macam mana pilih makanan yang sesuai untuk anda sendiri. Okay, itu sangat penting dalam masa kita nak buat research juga. So indeks glycemic ini kita ada short form GI, okay? Itu adalah merupakan suatu ukuran kepantasan makanan diserap menjadi gula dalam kita orang. Okay? Maksud apa? Maksud kalau kita nak pilih GI makanan yang rendah, okay? Bukan yang tinggi, yang rendah. Okay? Okay, saya tunjukkan satu gambar dekat sini. Okay, you nampak tak? Kalau high GI food, high GI punya makanan adalah chip, biscuit, cake, ice cream, lepas tu western food, lepas tu itu brown rice, white rice. Okay, maksudnya nasi pun tergolong dalam high GI food. Okay, so kalau kita menjangkiti kencing manis, kita kena pilih low GI food. Itu baru betul. Okay, maksudnya selepas you makan low GI food, dia punya kandungan ataupun paras glukos dalam darah, dia akan tinggi dengan perlahan, lepas tu turun dengan perlahan. Dia tak akan terus meninggi sampai satu tahap yang agak tinggi, lepas tu turun sangat jejak, tak akan buat macam tu. So kita kena faham apa itu high GI dengan low GI. Okay, itu adalah salah satu konsepsi yang agak penting. Okay, so kalau kita mengamalkan satu diet, selalu pilih makanan yang berindeks glycemic rendah, kita akan mengawal diabetes kita orang, lepas tu akan mencegah kanser, penyakit jantung juga, atau mengurangkan obesity. That means kita boleh control our weight lah. Okay, so jenis diabetes, kita kena tahu ada dua types. Satu type adalah diabetes awal remaja. That mean ini boleh katakan disebabkan DNA lah. Okay, so biasa diabetes type 1 adalah kegagalan menghasilkan insulin oleh pankreas. Sebab pankreas itu lemah, dia tak berupaya menghasilkan insulin yang cukup. That's why mengapa you punya badan tak boleh menurunkan glucose level dengan sewajarnya. Okay, so orang yang yang ada diabetes type 1, dia kena ambil suntikan insulin lah dari luar untuk mengawalkan tahap glukosa dalam darah. Okay, lepas tu diabetes type 2, okay, ini adalah 95% of pesakit diabetes. Okay, so biasa ikut apa yang yang kita orang tahulah sekarang. Okay, biasa disebabkan oleh gaya hidup. Okay, biasa orang yang lebih gemuk ataupun orang yang kekurangan aktiviti fizikal. Okay, kalau you tanya I mengapa diabetes type 2 akan berlaku, sebab dia punya pankreas kurang sensitif kepada tahap glukos. Okay, dia kurang sensitif, bukan tak boleh buat kerja, dia boleh buat, tetapi kurang sensitif. Okay, mengapa kurang sensitif kepada tahap glukos? Sebab badan kita orang berat ataupun badan gemuk sikit, so dia kurang sensitif. So you kena mengamalkan satu cara hidup yang berbeza. You kena menjagakan itu keberatan, kegemukan, kena turunkan. Okay, lepas tu ada salah satu itu punca, okay, adalah insulin memang boleh dihasilkan oleh pankreas anda, tetapi you punya badan tak boleh bawa insulin masuk dalam sels. Okay, ini kita orang panggil insulin resistant. Okay, ini adalah sebab yang kedua. So kebanyakan orang dia rasa sangat kagum. Okay, masa dia sampai sini, dia jumpa saya, dia tunjukkan blood test report. Lepas tu I cakap, okay, sekarang you memang ada diabetes punya early warning lah. Okay, so you boleh ambil berapa langkah, you pergi buat blood test. HbA1c you kena buat satu blood test. Lepas tu you kena buat blood test untuk insulin. Check you punya insulin level. Okay, mungkin you punya insulin level sangat tinggi dalam badan, tetapi you tak tahu. You ambil ubat ke, you suntikan insulin tiap hari ke, tetapi masalahnya bukan insulin tak ada, tetapi insulin tinggi. Cuma insulin tak boleh dibawa masuk dalam sels.
Okay, so banyak orang tak tahu tentang isu ini. So saya ceritakan kat sini supaya semua orang alert. Ada dua sebab dekat sini ya. Okay, so saya tunjukkan sikit gambar yang tentang keburukan diabetes. Okay, so gambar nanti yang saya akan tunjukkan lagi geli. Kalau you rasa geli sangat, you tak berani nak tengok, you boleh abaikan. Okay, so mengapa saya nak tunjukkan gambar yang seterusnya sebab itu adalah peristiwa yang berlaku sekeliling kita orang. Okay, so diabetes pun akan menjejaskan you punya penglihatan. Okay, kalau you ada high glucose level. Okay, you tengok kaki ini ya, kaki ini. Okay, semua orang boleh nampak kaki ini memang pesakit diabetes lah. Okay, cuba bayangkan kalau you pergi cari doktor, you pergi hospital, biasa you akan buat apa? Doktor akan cakap apa? Banyak orang kata mesti potong mah, betul tak? Mesti potong mah, sebab tak ada cara lain mah. Okay, tetapi pesakit ini dia percaya kepada nutrition, especially dia makan nutrition kita orang Nutralite. Okay, so tengok dia makan nutrition dengan sepenuhnya. Okay, itu first month, bulan yang pertama. Okay, ini second month, itu third month. Okay, so banyak orang tak pernah tengok gambar macam tu. Tapi kalau you pernah dengar I sharing dekat platform lain, mungkin you pernah tengok. Okay, apa point yang saya nak sampaikan kepada semua orang? Okay, masa dulu, masa saya join MBA kan, kalau I introduce vitamin C, okay, ataupun I introduce vitamin B. Actually, saya pernah pergi China, pernah pergi beberapa tempat untuk belajar apa itu nutrition. Masa tu, kalau you cakap, okay, vitamin C ini boleh meningkatkan pertahanan badan. Itu betul, tak ada salah. Okay? Tetapi dekat luar negara, mereka sudah start menggunakan nutrition untuk settlekan penyakit. Okay? So sekarang kita cakap tentang diabetes, cakap tentang tekanan darah tinggi, cakap tentang high cholesterol. Okay? Kalau pakai nutrition untuk settlekan benda-benda macam ni, jangan ingat ini adalah ubat. Okay? Jangan ingat ini adalah ubat. Ini adalah apa-apa bahan-bahan yang diperlukan untuk supaya you boleh nampak kaki dia punya otot lah, okay? Otot-otot dipulihkan. Faham tak? Ini adalah bahan-bahan sahaja. Okay? Okay, saya tunjukkan satu lagi case. You tengok gadis ini pakai 6 bulan. 6 bulan dari left hand side to right hand side. Okay, apa yang dia pakai nutrition. Dia makan protein tiap-tiap 2 jam. Okay? Okay, saya cepat-cepat. Okay. Tak ada gambar yang geli lagi. Okay. Sorry ya kalau ada orang yang rasa geli, saya minta maaf. Tapi saya nak tunjukkan kepada anda semua. Okay. Nutrition yang kita ambil ini, sekarang kalau nak settlekan benda-benda macam diabetes, macam tekanan darah, senang je. Okay, bukan susah. Okay, tetapi you kena depend on you punya case. Sebab ada orang kan, dia sudah makan ubat 20 tahun, 30 tahun. Saya pernah jumpa angka-angka yang macam tu. So, kalau mereka nak cakap, okay, saya makan balik suplemen, okay, boleh sembuh tak? Boleh jadi baik tak? Itu depends. Okay, tetapi saya boleh ajar. Okay, so sekarang kita orang cakap balik tentang gut reset. Okay, gut reset for better health. Okay, apa itu gut reset? Okay, gut reset yang kita orang yang kita orang pergi course tu, dia ada banyak saintis ataupun orang-orang yang ceritakan tentang kesihatan bermula di usus. Okay, mengapa cakap macam tu? Okay, lepas tu mereka ada cakap tentang apa itu set semula usus. Mengapa nak buat semula? Okay, mengapa dari usus, bukan dari tempat lain, dari organ lain? Okay, berjalanan set semula usus dan pengurusan berat badan body key. Mengapa dua benda ni campur? Okay, macam mana tengok, macam mana buat? Okay, saya akan ceritakan sikit demi sikit lah. Okay, tapi background untuk status kesihatan orang dewasa Malaysia, okay, para hadirin sekalian, you kena tahu. Okay, mengapa MW sekarang dia kena buat gut reset.
Dulu ada body key community, dulu ada SS, tapi sekarang nak buat dia reset. Sebab satu daripada 2 orang dewasa di Malaysia mengalami berat berlebihan berat. That means gemuk lah, gemuk. Okay, berdasarkan BMI, lebih gemuk. Okay, 2 orang ada 1 orang. Tetapi 5 orang, dari 5 orang ada 1 orang ada diabetes. So ini adalah satu pasaran, satu market yang agak besar. Okay. Sini kata 10 orang ada 4 orang ada kolesterol yang tinggi. Ini saya tak berapa setuju. Saya rasa 10 orang mesti ada 8 orang ada high cholesterol. Okay. Kalau you tak percaya, you kena buat blood test sendirilah. Sebab I sekarang jumpa 20 orang yang umur 20 lebih, 23, 24, mereka pun ada high cholesterol, tak tahu mengapa. Okay, so tekanan darah tinggi banyak. Ini sangat-sangat tinggi. Sangat-sangat banyaklah. So 95% of orang dewasa di Malaysia, okay, mereka tak mengambil jumlah buah-buahan dan sayur-sayuran yang dikehendaki. Kebanyakan tak ada. Okay, lepas tu satu daripada 4 orang dewasa di Malaysia dianggap sebagai tidak aktif. Okay, so melalui 60 day ini, saya harap semua orang daripada kita orang boleh mengamalkan satu gaya hidup yang agak aktif lah. Okay, jangan duduk dalam rumah main game, tengok TV, main Facebook sahaja. Okay, saya rasa semua orang familiar dengan menu makanan dan minuman dalam Malaysia. Betul tak? Kalau you selalu pergi luar negara, memang 1 minggu sahaja you akan miss menu makanan dan minuman Malaysia kita orang. Betul tak? Saya rasa memang bagus yang hidup dalam Malaysia. Sebab semua nasi lemak, nasi kandar, Maggi goreng, apa-apa saja saya suka gila. Okay? So, tengok apa saya nak tunjukkan tentang ini. Sebab you tengok makanan dengan minuman itu kalori begitu tinggi. So, saya nak bagi tahu semua rakan-rakan sekalian, okay? Kalau pengambilan kalori, kalau you nak pergi kira, agak-agak sebagai satu tunjukkan lah, okay? Lelaki bawah 2,000, perempuan bawah 1,500. Itu satu kita boleh cakap standard lah, standard, okay? So, you ambil begitu tinggi, you keluar pun begitu tinggi. Baru you boleh control it. Nanti saya akan tunjukkan. Okay. So makanan yang anda makan menjanakan trilion, dia bukan billion, trilion bakteria yang hidup dalam usus. Okay. Rakan-rakan semua, saya kena bagi tahu satu informasi yang agak penting. Okay. Kalau kita selalu makan gula, which is makan nasi lah, makan mie goreng lah, makan kuih tiaw apa-apa, okay. Kalau you mengamalkan diet yang seperti ini, tiap-tiap hari 2-3 hari, okay, 2-3 kali, okay, semua gula-gula yang tinggi, masa dia masuk dalam usus, dia akan kill probiotik kita orang. Dia akan matikan probiotik kita orang. Okay, so probiotik, apa itu probiotik nanti saya akan ceritakan, tetapi semua orang kena tahu, kalau you punya ekosistem dalam usus tidak sihat. Maksudnya, probiotik dia bukan dalam satu composition, peratusan yang agak sesuai ataupun agak cantik. Okay, so kalau probiotik tak cukup, that mean itu bakteria yang buruk dia akan take part. Okay, so dia akan menjejaskan banyak-banyak kita orang boleh cakap sistem-sistem ataupun perkara-perkara yang dia nak buat. Okay, so kita kena mewujudkan keseimbangan dalam microbiome usus kita orang. Okay, so kecuali apa-apa yang you makan, kalau you ada stres, tidak cukup tidur, lepas tu you ada ciri birit, ada sembelit, ada tak cukup aktif, ini akan mengakibatkan you punya usus, okay, tidak boleh menghasilkan probiotik yang cukup juga. Okay, so kesihatan bermula dari usus. Kita tengok ini gambar usus yang cukup sihat. Ini adalah gambar usus. Okay, so screenshot ini saya ambil dari satu video yang dihasilkan oleh Dr. Jepun.
So satu lagi, okay, ini adalah usus cancer, orang yang ada cancer. So rakan-rakan sekalian boleh cuba bayangkan, kalau let's say you selalu makan diet yang tak cukup sihat, you tak cukup probiotik, tak cukup fiber apa-apa, so usus kita akan menjadi macam tu. So ini adalah usus cancer, pesakit cancer. Okay. Okay, so sekarang kita ceritakan ini program. Okay. So program ini actually makan masa 60 hari. So gambar ini sangat-sangat jelas untuk menunjukkan whole program apa yang you kena buat. So start dari hari pertama, hari 0, okay. Lepas you beli satu set gut reset, you kena ambil peluang ini untuk buat body check lah. So dekat banyak tempat ada itu station ataupun Gribble Lab yang dulu. So you boleh pergilah, you boleh pergi tengok. So last week, bukan last week, Monday ni baru I pergi ambil satu blood test. Okay, saya ambil dekat Gribble Lab Sri Kembangan. Sangat-sangat senang. You pergi sana, registerkan diri, lepas tu ada satu screening pass kan. You kena print out, you bawa pergi ke sana, registerkan diri, lepas tu dia akan bagi satu botol yang kecil untuk you ambil air kencing. Okay, tapi sini saya nak advise ataupun nak alertkan semua orang. Okay, jangan buang kencing dalam rumah dulu. Okay, you kena minum banyak air seperti saya minum lebih kurang 1 liter dekat sana baru ada rasa nak buang kencing. Okay, so lepas ambil kencing dia akan ambil you punya keberatan, you punya BMI, you punya semualah, pakai in-body punya kadar scan. Okay, lepas tu baru ambil darah. So dalam 24 hours saja you punya report sudah keluar lah. Okay, so you buat benda ni. Lepas tu hari yang pertama sampai 14 you kena buat gut reset. Okay, nanti saya akan tunjukkan satu gambar, you boleh ambil. Lepas tu you ikut apa yang dicadangkan oleh pihak MW. Boleh tak? Okay, lepas 14 hari, 15 hari sampai 60 hari adalah fasa penurunan berat badan. Nanti saya akan ceritakan sikit supaya you ada idea, okay, apa yang kena buat. Okay, lepas 60 hari, itu masa yang kedua, you pergi tempat yang sama untuk ambil satu blood test report lagi. So you akan dapat satu before after. Okay, so sekarang I nak ceritakan sikit tentang testimonial. Okay, testimonial yang saya nampak during last week, Friday and Saturday, sangat mengagumkan saya. Sangat-sangat amazing. Saya tak pernah fikir, okay, bahawa buat gut reset, okay, ada efek yang begitu efektif. Okay, nanti kita orang ada satu testimonial yang akan muncul dalam Zoom meeting kita orang, our founder CDC, okay. Nanti dia akan buat satu sharing. Dia akan tahulah, dia akan dengar daripada dia punya sharing begitu amazing gut reset ini. Okay. Okay, dulu kita ada pengurusan berat kan. Masih ingat lagi tak? Body key, community ke body key. So sekarang kita ada gut reset, lagi canggih sikit. Okay. So ini adalah dua set produk yang you boleh beli. Okay, satu adalah set yang lebih besar. Okay, satu adalah set yang kecil. Okay, kalau ikut saya punya cadangan sebelum ini, kalau orang tanya saya akan cakap, okay no, you tengok bajet no. Kalau bajet ada, pilih yang sebelah kiri no. Kalau bajet tak ada, pilih yang kanan. Tapi sekarang saya nak menyerukan semua kawan rakan-rakan sekalian. Okay, dua set ini you mesti ada. Sebab set yang sebelah kanan, you boleh buat 14 hari. Set yang sebelah kiri, you boleh buat 45 hari yang seterusnya. Okay, you buat 60 hari, you akan pakai 2 set of products ini. Okay, so saya sekarang tunjukkan sikit. Okay, so apa kepentingan untuk probiotik ini? Okay. Okay, rakan-rakan sekalian, semua orang kena tahu, actually kalau masa kita orang cakap tentang probiotik,
Jangan ingat probiotik dalam usus sahaja. Boleh tak? Dalam hidung kita orang, dalam saluran hidung yang sampai kita orang punya usus, okey, organ pembiakan, lelaki, perempuan, semua ada probiotik. Bukan hanya usus sahaja. Lepas tu probiotik bukan hanya ada satu jenis saja. Dia banyak jenis probiotik yang berlainan. That's why kita kena makan probiotik. Tapi probiotik kita orang memang ada prebiotik yang diwujudkan. Mengapa kita orang kena ada prebiotik? Prebiotik itu FOS. Prebiotik itu adalah salah satu makanan untuk probiotik. Makan, lepas tu dia akan membiak dekat tempat usus kita orang lah. Okay, so ada ciri macam tu. Okay, so siapa ada tanda yang sebegini, okeylah, ini tiba masa untuk you set semula usus. Okay, saya rasa banyak orang suka makan kek, makan aiskrim, makan benda-benda yang manis, yang cukup manis kan. Okay, so ada orang yang tak cukup tidur, yang tak dapat tidur dengan baiknya. Ada orang yang mengalami emosi, ada kerangsangan kulit, ada rasa lebih lemas sikit, pertahanan badan tak cukup tinggi. Okay, semua rakan-rakan yang sebegini, saya menyuruhkan semua orang boleh buat gut reset. Okay. Okay, so mengapa 14 hari? Saya cakap dululah, mengapa 14 hari? Sebab 14 hari adalah satu jangka masa yang pendek tetapi cukup untuk bakteria baik. Dia boleh membiak, lepas tu bertumbuh dalam nisbah yang seimbang dengan bakteria jahat. Itu sahaja. 14 hari cukup panjang. Lepas tu cukup masa untuk resetkan you punya ekosistem itu probiotik dalam you punya usus. Okay? So orang yang saintis-saintis yang dekat khusus itu, dia pun ada bagi satu link, ada pun barcode. Okay, you boleh scan, lepas tu you boleh mengambil masa 10 minit untuk jawab dia lah. Okay, so jangan jawab sendiri sekarang lah, you boleh scan dulu, tak apa. Okay, so dalam tu dia akan bagi satu parameter. Ada banyak parameter, you kena jawab one by one. Lepas tu you akan tahulah ke mana you punya badan, ke mana you punya kesihatan, sampai tahap mana. Okay. Okay, so ini penting. Okay, so lepas saya pergi kursus, saya tahu mengapa gut reset itu penting. Sebab ini adalah satu program 4R. Apa itu 4R lah? Okay. Yang first kali adalah remove, singkirkan gaya hidup yang tidak sihat. Itu first R. Second, replace dengan diet bersih. Apa itu diet bersih? Nanti saya ada tunjukkan itu example. So you boleh tahu macam mana kita nak gantikan makanan yang diet tak sihat dengan diet bersih. Okay? Itu yang kedua. Rebalance. Rebalance adalah seimbangkan semula ekosistem ataupun environment dalam usus anda. Okay? Melalui suplemen, especially fiber dengan probiotik. Lepas tu reset dengan tabiat yang sihat, amalan yang sihat. Okay? So ini adalah 5 key untuk kesihatan. So pemakanan kita akan cakap lebih dalam sikit. Aktiviti itu keaktifan. Lepas tu you kena tidur selama 7 jam, 8 jam satu hari. Itu semua orang tahu. Set minda anda kena mengamalkan positive thinking. Lepas tu you kena jaga ataupun control you punya stress sendiri. Okay? So 5 ini adalah 5 tongkat kesihatan. Okay. So saya ulangkan semula lagi, ini 4R kan, okay? Remove, singkirkan karbohidrat ringkas dan lemak tepu. Apa itu karbohidrat ringkas? Saya bagi satu contoh. You makan nasi, you makan mie goreng, you makan kuih tiaw goreng, itu adalah karbohidrat ringkas. Ada lagi satu kek, aiskrim, ini semua karbohidrat ringkas. Okay? Apa itu lemak tepu? You makan makanan yang selalu goreng-goreng. Goreng pisang, itu leko-leko, semua goreng-goreng ada lemak tepu.
So you kena remove. Okay, jangan makan dalam 60 hari dulu. Lepas you dapat satu efek yang sangat bagus, you slim down everything, you dapat result yang you mau, baru makan balik sikit pun tak apalah. Okay, so replace dengan apa? Carbohydrate complex. Apa itu carbohydrate complex? Ataupun lemak sehat ataupun protein tanpa lemak. Okay, that mean good source of protein lah. Okay, lemak sehat lah, saya boleh bagi beberapa contoh, which is salmon omega. You boleh minum flaxseed oil, you boleh minum itu oil. Lagi satu, telur rebus. Telur rebus ada karbohidrat kompleks, lemak sehat dengan protein yang tanpa lemak. Ini sangat penting. So telur you boleh makan sikit tak apa. So rebalance itu pakai probiotik dengan prebiotik lah, seperti apa yang saya cakap. Lepas tu reset you punya badan melalui protein yang berkualiti tinggi. So ini sangat penting. Ini for out. Okay. So ini adalah cadangan. So semua orang boleh ambil gambar. So dalam gantikan kan, you boleh nampak sayur-sayur, kacang-kacang ataupun buah-buahan yang dicadangkan. Okay, you boleh ambil gambar. Okay. So sini ada satu point yang sangat penting. Masa 60 hari ini, you at least kena minum sekurang-kurangnya 2 liter atau 3 liter punya air setiap hari. Boleh tak? Sebab air pun sangat-sangat penting untuk kita orang. Okay? So ini adalah satu cadangan yang buat jus kepada sesiapa yang suka minum jus. Okay? So you boleh tengok. Okay, kategori pertama, you nampak tak kubis, plum hitam, pearl hijau, keledek ini kan. Ini adalah buah-buahan ataupun sayur-sayuran yang sangat baik untuk usus. Okay, first category. Yang secondary celery, apple, kiwi yang kedua. Yang ini untuk tekanan darah. Yang ketiga, lobak merah, buah naga, tomato ini adalah sangat baik untuk orang yang high cholesterol. Peria, bayam, timun, alfalfa ini kan untuk orang yang high glucose level. So ada 4. Clear kan? So you ikut apa result yang you mau. You boleh minum. You nak campur-campur pun boleh. Okay, you nak tukar-tukar pun boleh. Up to you. Ini adalah satu cadangan. So start from pukul 8. Okay, you kena makan breakfast. Okay, you kena minum fiber powder dengan probiotic powder kan. Okay, campur sekali dengan protein 2 scoop. Okay, so cadangan ni semua sudah ada. So rakan-rakan sekalian, jangan risau. Nanti saya akan masukkan guideline ini dalam grup. Nanti semua orang ada. Boleh dapat. Okay, you tak ambil gambar pun tak apa. Saya akan bagi full punya. Okay, lepas makan apa nutrition yang dicadangkan, you boleh campur dengan jus, functional juice. You boleh campur dengan itu. Okay, lepas you minum, you makan ini, you rasa lapar lagi, tak cukup kenyang. Actually sarapan you boleh makan roti juga. You boleh minum kopi juga. So jangan katakan, oh saya minum nutrition breakfast sahaja, saya tak boleh makan apa-apa. Bukan. Dalam 60 day ini apa-apa saja pun boleh makan, tetapi you ikut sikit rule and regulation. Okay, so saya sedang ceritakan apa itu rule and regulation. Okay, so ini saya sudah cakap lah tadi. So nanti you boleh ambil guideline ini, you tengok apa yang you mau. Okay, so dia pun ada ceritakan apa itu prebiotik, apa itu biotik. Okay, sampai lunchtime. Lunchtime masa dicadangkan pukul 1 sampai 2. Okay, you boleh makan satu mangkuk nasi perang. Okay, satu sayur campur goreng kilas. Okay, makan ikan besar apa-apa. Okay, so you boleh makan. Jangan risau, you boleh makan. Tetapi lepas makan, you ambil salmon omega. Okay, satu soft gel. Itu yang dia cadangkan. Lepas tu you nampak satu plate ini tak? Plate ini adalah satu rule and regulation yang saya harap semua orang boleh ikut. Nanti saya akan cadangkan apa tentang plate ini. So makan malam, masa yang dicadangkan pukul 6 sampai 7. Okay, so you boleh minum body key campur dengan protein. Tetapi lepas pukul 8.
Lepas pukul 8 tak boleh makan makanan pekerja lagi. You cuma boleh minum air saja. Okey tak? Okay, so you boleh cuba. You boleh cuba. Lepas cuba, kasih you punya badan biasa dengan apa yang akan berlaku nanti. So, okay. So, untuk orang yang tak pernah makan nutrition, sini ada sikit alert. Okay, nak bagi tahu semua. Okay, macam ayah saya lah. Kalau dia tak pernah makan apa-apa nutrition before, kalau dia makan sikit sahaja nutrition, badan dia akan rasa sangat panas. Sangat panas. Dia akan rasa panas. Lepas tu dia akan bagi tahu saya produk ini tak sesuai dengan saya. Okay, so semua orang kena ingat kalau you tak pernah makan nutrition, kalau katakanlah you makan double X ke protein ke, you rasa panas, okay? Apa yang you kena buat? You kena minum air yang secukupnya. Saya boleh garantikan apa-apa respon ataupun gejala yang ada, dia tak akan long lasting punya. 1 minggu, 2 minggu tops, itu sahaja. Okay, so jangan risau. Okay, so during this 60 day, 60 hari, you kena bersenam sikit. Saya cadangkan kalau bagi orang yang tak suka bersenam, start from 10,000 step. 10,000 step tiap-tiap hari. Start dari ini dulu. Okay, jangan katakan saya nak pergi gym, saya nak pergi badminton, saya nak pergi main apa-apa. Jangan. You start dengan 10,000 step satu hari dulu. Boleh tak? Okay. So ini tak payah cakap lah. So semua orang boleh memang tahu kita kena mengamalkan set minda yang positif. Okay. So tidur dengan waktu yang betul. Jangan tidur pukul 3 sampai 10 pagi. Itu adalah satu masa yang tidak betul. Okay. Kalau boleh, saya memang tahu semua orang duduk city kan. Sebelum 12, kalau you boleh naik katil, itu cukup baik dah. Betul tak? Tak tahu mengapa nak goyang-goyang, nak tengok Facebook, nak main game sampai pukul 1-2. Sometimes you pun tak tahu. Tapi start from hari ini, you boleh set satu amalan yang cukup baik. Okay, stress. Kita kena tahu macam mana nak control stress kita orang kan. Okay. So, lepas 14 hari, apa yang akan berlaku dari 15 hari sampai 60 hari? Saya akan tunjukkan sikit. So, semua orang tahulah. Okay. So, ini adalah satu formula yang cukup senang. Okay. Kalori masuk dengan kalori keluar. So, dalam 45 hari ini, let's say, setiap hari you makan 2,500 kaloris. Tapi, tiap-tiap hari you pakai 1,000 kaloris. That mean lepas 45 hari ini, you punya berat badan akan naik. Ini adalah satu calculation matematik yang cukup senang. Semua orang memang faham kan? Okay, kalau tiap-tiap hari, you ambil 1,500 kalori. Tetapi, you ada exercise, you ada senaman, you ada pergi sini, pergi sana. Lepas tu, you akan pakai 2,000 kaloris setiap hari. That means lepas 45 hari, you punya berat badan akan turun. Nampak tak? Senang sahaja. So, kalau 1 minggu lepas, 2 minggu lepas, you timbang you punya keberatan, sama je. Okay, you sudah tahulah. Okay, you gerak tak cukup. You punya senaman tak cukup. You punya keluar tak cukup. Okay, so you boleh control benda yang masuk dengan output. Okay, you kena control. Okay, so ini adalah satu pinpoint yang sangat-sangat penting. Okay, so siapa? Seorang dietitian, dia akan tunjukkan kita orang buat Ultraman. Ultraman buat macam tu kan, Ultraman. So semua orang kalau boleh practice Ultraman. Masa you pergi pilih makanan, you buat Ultraman, so you akan tahu ini adalah konsepsi yang kita kena mengamalkan during CC day, which is suku-suku separuh. Suku-suku separuh. Okay, so first kita tengok apa itu suku dulu. Kita makan protein, kita makan meat, kita makan fish, makan ikan, makan daging. Itu source of protein. Okay, itu suku. Suku yang bawah itu karbohidrat. Okay, lepas tu separuh itu apa? Buah-buahan dengan sayur-sayuran.
Tetapi buat masa sekarang, semua Malaysian, kebanyakan yang separuh tu, mereka makan nasi. Mereka makan karbohidrat. Betul tak? Lepas tu buah-buahan, sayur-sayuran langsung dah ada sometimes. So, sudah terbalik dah. So, suku separuh. So, sini ada satu benda saya nak cadangkan kepada rakan-rakan semua. You nampak tak? Sini ada tunjukkan saiz. Tapak tangan anda, saiz. Nampak? Oh, Jasmine kata boleh makan protein. So, saya ambil satu daging yang cukup besar. Saya makan saiz begitu. Salah. You kena ikut saiz dia. Okay. Karbohidrat. Karbohidrat suku mah, you boleh makan mah. So I makan nasi besar. Tak boleh. You kena ikut dia punya penumbuk. Okay, saiz dengan penumbuk kita orang. Nampak tak? Okay. So you ikut saiz ini. So during 60 day kita boleh makan. Tetapi kita kena makan saiz ataupun jumlah yang cukup sahaja. Jangan makan yang lebih. Okay, itu adalah satu konsepsi. Okay, so sekarang saya nak semua rakan-rakan, you tengok kalori punya perbezaan. Okay, left hand side sangat-sangat rendah. Right hand side sangat-sangat tinggi. So, masa 60 hari ini, apa yang kita kena buat? Kita kena tukar. Tukar dari right hand side ke left hand side. Tukar. Sebab kalori lagi rendah. Supaya you boleh ambil satu result yang cukup baik. Okay, nampak tak? Penukaran. Orang yang suka makan kuih tukar kepada popiah. Popiah ada kalori yang lebih rendah sikit. Oh, okay. Ada orang makan kari mi tukar kepada ABC soup. Nampak? Ada orang makan nasi putih tukar kepada brown rice. Dia punya gula lebih rendah sikit. Ada yang suka makan coklat cake tukar kepada coklat. So you boleh makan, you masih boleh makan. Jangan risau. Tetapi tukar. You kena sangat-sangat sensitif dengan form untuk ini. Okay. So, kita masukkan senaman tiap-tiap hari. So, 10,000 langkah itu kan, 10,000 step ini saya rasa paling senang. Paling senang. You boleh ambil perhatian. Sekarang kita orang punya handphone, kita orang punya sometime watch. Okay. Ada orang punya watch, dia boleh kira berapa step. Kalau lebih boleh tak? Sangat-sangat welcome. 15,000 pun boleh. 20,000 pun boleh. Okay. So, amalkan 3 perkara during 60 day. Okay. Tapi poin yang paling penting sekali, ingat lagi tak? Suku-suku separuh. Okay. Suku-suku separuh 3S ini sama dengan orang MW buat 3S juga. Okay. Orang MW buat 3S, selling, sponsoring, servicing. So, sekarang orang Nutrilite nak mengamalkan suku-suku separuh punya konsep. Okay tak? Okay, so lain kali kalau kita orang jumpa dekat mana-mana restoran, I jumpa ada orang buat pattern Ultraman. Semua orang sama. Okay, so yang kedua, you kena berjalan 10,000 langkah. Lepas tu ambil produk Body Key ataupun Nutrilite. Okay. Okay, so semua bahan-bahan ini nanti saya akan share dalam grup. So siapa-siapa yang ingin tahu lebih mendalam tentang apa itu protein, body key, salmon omega, you boleh tengok dari template itulah. Okay, so saya harap semua orang boleh ambil kesempatan ini, okay, buat satu perubahan, bukan sahaja untuk diri sendiri. Sebab kalau you ikut apa yang kita orang cadangkan tadi, siapa-siapa yang ada diabetes, yang ada tahap ataupun glucose level yang agak tinggi ataupun yang tak seimbang, kadang-kadang tinggi, kadang-kadang rendah, kalau you boleh ikut ini, saya boleh confirmkan you punya sensitivity pancreas untuk menghasilkan insulin akan pulih balik. Okay? Sebab nanti ada seorang testimoni agak hebat, okay, yang akan menunjukkan dan show apa yang berlaku during dia punya gut reset journey. So, saya punya perkongsian
sampai sini. Lepas tu saya akan pass mic balik kepada MC malam ini. So sekian, terima kasih. Thank you everyone.